Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk video kali ini kita akan sambung berkaitan dengan akhawatus syaqiqat. Yang mana pada video sebelum ni kita berhenti pada keadaan yang kedua. Untuk ulang kaji balik, pada video sebelum ni kita telah bincangkan keadaan akhawatus syaqiqat yang pertama dan kedua. Yang pertama, mereka memperolehi 1/2 ketika mana berseorangan dan memenuhi syarat-syarat di bawah ni. Manakala yang kedua, mereka akan memperolehi 2/3, yakni as-sulusan, ketika mana bilangan mereka 2 orang dan ke atas dan memenuhi syarat-syarat di bawah. Dan kita ada ubah juga pada syarat-syarat di bawah. Contohnya Adamu ibnul ibn. Jadi kita ubah ayat dia kepada Adamu far'ul warithi mutlaqan. Tiada waris bagi si mati secara mutlak. Lepas tu kita boleh juga bagi contohnya. Contoh al-ibnu. Contoh yang kedua ibnul ibn. Contoh yang ketiga bintun. Contoh yang keempat bintul ibn. Sebab dalam ni tidak disebut yang perempuan. Baik, itu untuk menjelaskan lagi. Sama juga adamul ab dengan adamul jad. Boleh juga kita tukar dia punya ayat kepada adamu aslul warithi al-muzakkar. Mestilah dalam kalangan mereka tu tiada usul waris yang lelaki. Contohnya kita bagi abun dan jaddun, ayah dan datuk. Adapun kalau ada amun, ibu, maka itu tak akan memberi kesan. Dia akan tetap dapat 1/2. Baik, syarat bagi 2/3 pun sama sahaja, cuma bilangan mereka sahaja 2 dan ke atas. Untuk kali ini kita masuk pada keadaan yang ketiga bagi akhawatus syaqiqat, yang mana mereka akan memperolehi harta peninggalan dengan kaedah ataupun cara asabah. Asabah sebagaimana yang kita ketahui, yakni asabah ni secara mudahnya ia adalah lebihan harta, dan kalau lihat di sini disebut sebagai asabah bil ghaib. Apa yang dimaksudkan asabah bil ghaib? Yang ni kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya, yakni tajuk yang khusus berkaitan dengan jenis-jenis asabah. Okey, secara ringkasnya ia berkaitan dengan dia ditaksibkan ataupun dia mendapat asabah dengan sebab yang lain ataupun bersama yang lain. Sebagai syarat dia, kita tengok syarat yang pertama untuk membolehkan dia mendapat baki harta ataupun asabah, yakni syarat yang pertama ma'al akhi syaqiq, mestilah ia tu bersama dengan adik-beradik lelaki sebapa, seibu sebapa. Adik-beradik lelaki seibu sebapa. Okey, syarat yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima adalah sama dengan syarat sebagaimana keadaan yang kedua dan keadaan yang pertama tadi. Cuma yang berubah pada keadaan yang ketiga adalah ma'al akhi syaqiq. Kalau dilihat pada keadaan yang kedua, inda adamul akhi syaqiq. Yang pertama pun sama, adamul akhi syaqiq. Tak ada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Adapun keadaan yang ketiga, ma'al akhi syaqiq, yakni bersama bila mana ukhtus syaqiqah itu, adik-beradik perempuan seibu sebapa itu, ada bersama dengan dia adik-beradik lelaki seibu sebapa, maka ia akan mendapat asabah dengan memenuhi syarat-syarat selain itu, iaitu syarat-syarat di bawah ni lah. Mestilah tak ada anak, cucu dan ke bawah.
sama juga dah. Anak perempuan pun sama. Mestilah tak ada anak perempuan, cucu ke bawah. Tak adanya ayah, tak adanya datuk. Ataupun boleh guna ayat yang kita tukar tadi. Itu keadaan yang ketiga, dia memperolehi baki harta bersama dengan akhus syaqiq. Untuk keadaan yang keempat, ia akan memperolehi asabah ma'al ghair. Yang ini juga satu bentuk dari lebihan harta yang diperolehi oleh ukhtus syaqiq. Pada keadaan yang keempat, apa beza asabah ma'al ghair dengan asabah bil ghair? Secara ringkasnya, asabah ma'al ghair fungsinya adalah golongan yang mengasabahkan ukhtus syaqiqah, dia tidak ikut mendapat asabah. Hanya ukhtus syaqiqah sahaja yang mendapat asabah dengan sebab adanya ia. Contohnya contohnya boleh tengok pada syarat yang pertama. Ukhtus syaqiqah akan mendapat asabah ma'al ghair bila mana ada bersama dengan dia al-banat, yakni anak perempuan si mati, ataupun banatul ibn, ataupun anak perempuan ataupun cucu perempuan bagi si mati. Ini anak perempuan kepada anak lelaki si mati, iaitu sepupu, cucu lah. Jadi bila mana adanya golongan ini, anak perempuan ataupun cucu perempuan ni, bila ada bersama dengan ukhtus syaqiqah, maka ia akan mengasabahkan ukhtus syaqiqah, menjadikan ukhtus syaqiqah mendapat asabah ataupun baki harta, manakala dirinya sendiri, yakni banat ataupun banatul ibn ini, dia tetap mewarisi dengan bahagian-bahagian dia. Contohnya kalau banat ni dia berseorangan, dia akan mewarisi dengan kaedah ataupun furuk dia, bahagian dia 1/2. Ataupun kalau dia 2 ke atas, dia akan memperolehi dengan 2/3, sebagaimana kita belajar sebelum ni. Itu adalah keadaan dia. Jadi pada keadaan yang keempat ini, hanya ukhtus syaqiqah sahaja yang akan memperolehi asabah, manakala pada keadaan yang ketiga, akhus syaqiqah akan mendapat asabah bersama ukhtus syaqiqah. Itu beza dia. Syarat yang lain sama sahaja sebagaimana syarat-syarat sebelum ni. Dan untuk yang terakhir, keadaan yang kelima bagi akhawatus syaqiqat, yakni ia akan terhalang, mahjubah, ataupun dalam ringkasannya huruf mim untuk letak dalam petok soalan. Mahjubah bila mana ada bersama dengan dia anak lelaki, cucu lelaki dan ke bawah. Ataupun boleh kita guna juga ayat tadi, bila ma'a far'ul warithil muzakkar, dan yang kedua, ia juga akan terhalang bila ma'al ab ittifaq ataupun ma'al jad, dan juga ma'al jad. Yang ini juga boleh kita ubah kepada ma'a aslul warithil muzakkar. Contohnya abun dengan jaddun. Jadi mereka akan terhalang jika adanya furu' waris mutlaqan, furu' waris yang lelaki, dan ia juga akan terhalang. Ini furu' waris yang lelaki. Kalau yang perempuan, ia akan dapat lain. Kalau yang perempuan, dia akan dapat ni tadi, asabah. Dia akan terhalang bila bersama dengan furu' waris muzakkar dan usul waris muzakkar. Baik, jadi yang tu sahaja bagi keadaan-keadaan akhawatus syaqiqat. Jadi jika para pelajar ada persoalan, boleh tanya dalam grup. InsyaAllah saya akan cuba jawab.